rujukan. Yes, so kita nak memulakan bab 9 perlembagaan ni, persekutuan ini. Dan sebelum itu, kamu dah belajar bab 9 ni ke belum? Dekat PDPR? Dekat PDPR sekolah. Dah belajar ke belum? Belum lagi cikgu. ada yang Baru mula kata, bab 8. oh ya ke? Okay, so ramai yang kata belum. So ramai yang kata baru masuk. Okay, kemudian ada juga yang dah belajar. But it's okay. Seperti biasa, kalau dah belajar, bab 7 pun belum sentuh lagi. Oh ya ke? Kalau yang dah belajar, anggaplah ini sebagai satu revision. Dan kalau yang belum belajar, anggaplah ini sebagai satu pendedahan. Okay. Dengar cikgu tu bebel aja. Alah Irina Sofia, kalau cikgu tu bebel je, apa beza dengan cikgu? Cikgu pun bebel aja. Kan? Sama juga kan? Kan? Tak ada beza pun cikgu PDPR kamu dengan cikgu. Bebel juga kan? Kan? Alright. Tak ada beza pun sebenarnya. Okay. Baru habis bab 7. Oh ya ke? Baru habis bab 7. Okay. Baik. Bab 9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. First of all, kamu kena tahu tentang, cikgu, bab 9 ni sebenarnya cerita tentang perlembagaan. Tetapi sebenarnya apa itu perlembagaan? Baik, untuk pengetahuan kamu, perlembagaan tu bermaksud undang-undang tertinggi. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Undang-undang yang paling tinggi yang tak boleh diubah-ubah. Sebagai contoh, antara undang-undang itu iaitu apa tahu? Seperti Ketua Negara mesti layan di Pertuan Agong. Kemudian Ketua Pemerintah adalah Perdana Menteri. Kemudian juga bahasa rasmi adalah bahasa Melayu. Kemudian agama rasmi adalah agama Islam. Namun agama-agama lain boleh diamalkan. So itu adalah perlembagaan. Dan kalau kita lihat isu semasa, kamu mungkin perasan kot isu semasa di mana ada usaha-usaha untuk apa tahu? Untuk menurunkan Perdana Menteri kita lah. Kemudian juga kerana Perdana Menteri tak ikut perlembagaan lah. Kemudian ahli politik kata nak tukar pada orang lain ke lah. Kemudian macam-macam. Sebenarnya ada beberapa tindakan ahli politik yang sebenarnya telah melanggar perlembagaan persekutuan. Okay, sebab itu berlaku pergolakan politik. Namun begitu, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tengok je lah kan. Tetapi kalau boleh, kita berharap supaya pergolakan politik yang berlaku di negara kita sekarang ini, kalau boleh, biarlah tamat secepat mungkin. Kerana negara kita sedang menghadapi krisis COVID-19 di mana setiap hari semalam 20 kes, sehari sebelum tu pun kes 20,000, kematian mencecah 100 orang. Jadi cikgu rasa lebih baik mereka tumpukan kepada kes-kes ini, yang mana ia melibatkan penderitaan terhadap rakyat. Dan kalau kita lihat dengan trend sampai 20,000 ni, kamu yakin ke bahawa kamu yakin ke bahawa kamu semua akan masuk ke sekolah seawal bulan 9? I don't think so. I don't think so lah. Memang tak lah kan. Tak. Dah lah korang seorang pun tak dapat lagi vaksin. Seorang pun tak dapat lagi. Terus pun tak dapat lagi. Yes. Tapi kalau this year tak ada, so macam mana untuk next year? Lepas tu SPM pun this year macam mana? Kalau begitu, apa yang akan berlaku adalah, kamu juga adalah generasi yang mana kamu akan menghadapi SPM the next year-nya lah. Might be kamu akan menghadapi SPM pada tahun 2023. Okay. So, maksudnya form 5 2 tahun gitu kan. Form 5 2 tahun gitu. So, kita kena bersedia terhadap sebarang kemungkinan lah. Nak buat macam mana? Kan? Yang mana lebih penting? Masa depan kamu ataupun kesihatan kamu pada masa ini. So, sudah tentu diutamakan kesihatan kamu dulu. Jadi nak buat macam mana? Susminta kata cikgu saya nak ucap terima kasih kerana saya hafal yang cikgu bagi point dan cakap exact same thing masa shooting hari tu. Semua orang puji saya cikgu. Thank you so much. Alhamdulillah Susminta. Good. Itu kerana kamu yang memberi persembahan yang terbaik. Bagus. Cikgu, thank you. Yes, you're welcome. Alright. I know we're gonna get out from this. Yeah. Untuk pengetahuan kamu, kemungkinan besar bahawa sebenarnya kes COVID-19 ini akan berlarutan at least another 2 years. Another 2 years. So, mau tak mau kamu akan berada di rumah sampai another 2 years lagi, mungkin 2024 macam itulah.
Okay, so kena be prepared lah. Kau sejak bukan under COVID. Ya, yeah, betul. Politik pun gaduh-gaduh juga ke? Politik pun gaduh juga. Okey, baik. So itu berkaitan dengan perlembagaan. So kita nak lihat bermula dengan usaha rundingan kemerdekaan. Kita tahu bahawa raja-raja Melayu dan pemimpin yang dipilih rakyat sewaktu pilihan raya umum 1955 tu kan, yang kita belajar bab 8 tu kan, yang kita belajar tentang apa? Tentang pilihan raya kan. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. So itu bab 8. So selepas pilihan raya itu, kita telah lihat tentang usaha-usaha untuk mengadakan rundingan ke arah kemerdekaan. Oh, dah hafal. So kita lihat di sini. Okey, ada berlaku perubahan di dalam dan di luar negara, di mana selepas Perang Dunia Kedua terdapatnya usaha-usaha untuk bebaskan negara daripada penjajahan. Maknanya usaha-usaha untuk dekolonisasi. Okey, usaha-usaha untuk dekolonisasi. Okey, seperti yang berlaku di Mesir, di India, Burma dan juga Filipina, di mana rakyat telah bangkit menentang penjajah dan juga ingin mencapai kemerdekaan. Jadi, British telah beri jaminan bahawa akan bantu PTM untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Dan pilihan raya umum 1955 yang kita belajar masa bab 8 itu telah menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Usaha nak ke arah berkerajaan sendiri itu lebih nampak jelas selepas pilihan raya hari itu ya. Jadi mereka pun berunding. So, kepentingan rundingan kemerdekaan. Rundingan kemerdekaan antara Raja Melayu dengan Wakil Perikatan, di mana Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan mereka perlunya ada satu mission ataupun misi untuk buat rundingan di London bagi membincangkan tentang apa? Tentang hal keselamatan, tentang hubungan British dengan tanah Melayu dan kemudian soal perlembagaan negara yang akan merdeka. So, pihak-pihak yang telah memberi sokongan terhadap rundingan Wakil Raja-Raja Melayu dan Perikatan ini seperti EEC Turai Singgam, Wakil Orang Silon, Ahmad Bostamam iaitu Ketua Parti Rakyat, menyeru rakyat untuk sokong usaha rombongan ke London. Kemudian pemimpin Parti Negara, Wakil Parti Buruh dan Wakil Kaum Serani semuanya menyatakan bahawa apa? Eloklah Tunku. Dia kata apa? Tunku Abdul Rahman, memang kami sokong kalau kamu pergi ke London, kemudian rundingkan kemerdekaan tanah Melayu. Pergilah. Pergi. Jadi ramai kata pergi. Nah, supaya kita berusaha untuk dapatkan kemerdekaan. Jadi di sini Tunku Abdul Rahman kata, okey, kita perlu berunding ni dengan British, kan? Dan kita perlu pergi ke sana. Jadi sebab itu mereka pun buatlah satu rombongan. Ceritanya lah, buatlah satu rombongan. So kalau kita lihat sini, rombongan ke London. Antara orang-orang yang pergi ke London itu seperti apa tahu? Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, itu gelaran Nama betul dia sebenarnya Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Gelaran dia Datuk Panglima Bukit Gantang. Kemudian Menteri Besar Selangor iaitu Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Said dan juga Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Ahmad Kamil. So keempat-empat ini adalah wakil Raja-Raja Melayu. Itu rombongan. Rombongan ke London. Satu lagi wakil iaitu Wakil Parti Perikatan. Iaitu kenapa Parti Perikatan? Sebab semasa pilihan raya hari itu yang menang siapa? Parti Perikatan. 51 kerusi. Daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, 51 dimenangi oleh Parti Perikatan. Sebab itu Parti Perikatanlah yang layak pergi ke London untuk berundingkan kemerdekaan. Dan antara wakil Parti Perikatan tu Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, kemudian Tun H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. So dua ahli ni Bostamam tu adalah kita kata sebagai pemimpin gerakan radikal, betul. Ahmad Bostamam tu pemimpin gerakan parti radikal, namun dia menyokong juga sebab ini adalah usaha
untuk mendapatkan kemerdekaan. Kan? Parti Betul. Rakyat, sebab itu dia menyokong. Walaupun dia datang daripada gerakan radikal. So dia kata, okey tak apa, pergi. Jadi, okey, Tunku Abdul Rahman kata, kita kena pergi London lah ni. Kena pergi London. Jadi, kalau kita lihat, inilah gambaran di mana mereka menaiki kapal terbang untuk pergi ke London. Okey, so ada soalan. Dan kata, kenapa wakil Raja-Raja Melayu tak dipilih walaupun mereka yang paling berkuasa berbanding Parti Perikatan? Okey, baik. Dia sebenarnya begini. Okey, kamu faham tak sebenarnya Raja-Raja Melayu, okey, Raja-Raja Melayu, okey, adalah pihak yang paling berkuasa dalam negara kita. Tetapi yang menguruskan negara kita adalah para pemimpin, seperti para pemimpin parti-parti ini. Jadi kedua-duanya kena pergi untuk memohon kemerdekaan. Jadi kalau soalan tanya, wakil Raja-Raja Melayu tak dipilih walaupun mereka yang paling berkuasa berbanding PP. Sebenarnya mereka tak berkuasa. Wakil Raja-Raja Melayu ni hanyalah wakil Sultan aja. Harus diingat, Sultan, bila nama Sultan, dia tak buat kerja. Dia hanya memegang jawatan yang besar sebagai ketua bagi seluruh negeri atau negara itu. Tetapi Dia ada juga kuasa veto. ya, dia ada kuasa veto. Tetapi untuk menjalankan kerja-kerja lain, dihantar wakil dia je. Itu raja. Dia hantar wakil dia. Contoh macam kalau kamu kahwin. Bila kamu kahwin, pada hari perkahwinan kamu digelar raja sehari. Betul tak? Kamu digelar raja sehari. Kenapa digelar raja sehari? Sebab pada hari itu kamu tak buat apa-apa. Semua orang buatkan untuk kamu. Orang pakaikan baju kamu, orang pakaikan tanjak kamu, orang hidangkan makanan kamu, orang buat persembahan depan kamu, kan? Sebab kamu raja sehari pada waktu itu. So memang raja macam tu. Raja dia memang mengarahkan untuk wakil-wakil dia je buat kerja. Seperti juga, okey, hal dengan kemerdekaan ini. So raja-raja akan hantar wakil-wakil dia untuk bersama-sama dengan wakil Parti Perikatan, kedua-dua ini pergi ke London. Kedua-dua ini pergi ke London untuk membincangkan permohonan untuk kemerdekaan. Sebab itu kalau kita lihat di sini, inilah peta dia. Okey, cikgu, kalau lelaki raja sehari, kalau perempuan cikgu, kalau perempuan permaisuri sehari ya. Kalau perempuan permaisuri sehari lah. Kan? Baik. So, kita lihat di sini. Okey. Kenapa tak ada peribahasa tu cikgu? Sebab jarang diguna pakai. Jarang diguna pakai ya. Baik. So itu saya nak pergi merampas harta. Sudahlah tu. Okey. First of all, kita lihat Tunku Abdul Rahman nombor 1. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dulu dengan menaiki kapal terbang. Daripada situ, okey, pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan pun menaiki kapal laut. Ingat kapal laut MV Asia berlepas daripada pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat kemerdekaan. Mereka naik kapal. So mula-mula daripada KL pergi Singapura naik kapal terbang. Daripada Singapura mereka naik kapal sampailah ke Karachi. Ya. Kenapa dia orang naik kapal? Bukan dia kena naik kapal terbang. Betul. Tapi nanti cikgu akan ceritakan. Okey, dia orang naik kapal dulu. Sampailah ke Karachi, kemudian daripada Karachi, okey, Pakistan tu barulah mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Dan rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Rundingkan kemerdekaan. Kemudian bila balik pun okey, naik kapal terbang. Nampak tak yang titik-titik biru tu, itu balik ke KL naik kapal terbang. So semua orang akan tanya, cikgu, kenapa dia orang tak straight je naik kapal terbang terus pergi ke London? Ada trik dia. Jom kita tengok. Ya. Untuk nak pergi London dia ambil 14 hari tu. Oh ya, betul. Sebab kapal lambat. Naik kapal memang lambat.
Oh, Naik kapal terbang cepat, naik kapal yang lambat. kapal terbang dia cepat. Naik kapal lambat. Kenapa dilambatkan okey, jom Tujuan kita tengok. keselamatan Bukan. Jom kita tengok. Okey. Kita lihat bahagian yang kedua ni. Okey, di mana kalau kita lihat okey, sebelum ke London. Okey, sebelum ke London, Tunku Abdul Rahman menghadap Raja Melayu memaklumkan perlunya sepakat antara wakil Raja-Raja Melayu dengan juga wakil perikatan. Maknanya di sini kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman berangkat daripada Kuala Lumpur dengan Singapura menaiki kapal terbang dulu. Dan dia telah minta Tunku Abdul Rahman menghadap Raja Melayu supaya apa tahu? Supaya wakil yang dihantar Raja-Raja Melayu ni kena ada sepakat. Maknanya kena minta benda yang sama dan juga kena selari bercakap tu sama dengan wakil parti perikatan. Contohnya, kalau katakan kamu berdua nak jumpa dengan pengetua, nak bincangkan satu perkara. Dah tentu kamu bincangkan dulu dengan kawan kamu kan. Kita cakap macam ni Kalau boleh kita cakap supaya kita nak ini. Kalau kamu tak bincang, tiba-tiba kamu dengan kawan kamu terus pergi jumpa pengetua, kamu cakap sebenarnya nak memohon supaya saya jadi prefect. Kawan kamu nak cakap, taklah. Tadi sebenarnya kami datang ni sebenarnya nak bincangkan tentang ada kawan kami yang tak nak jadi prefect. Mana satu ni? Pengetua kamu akan kata, mana satu ni? Apa sebenarnya yang kamu minta ni berdua ni? Datang sama-sama. Tapi berbeza pendapat. Sebab itu kena sepakat dulu. Jadi, kalau kita lihat di sini, Tunku Abdul Rahman mengatakan, saya mesti memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan membawa kembali dari London tarikh kemerdekaan yang saya telah tetapkan iaitu 31 Ogos 1957. Saya tidak akan bergajak sedikit pun kerana saya cukup yakin dengan kekuatan kita mencapai kemerdekaan. Jadi itu yang diminta. Jadi kalau kita lihat pada 1 Januari 1956 Tunku Abdul Rahman dengan rombongan berehat di Hotel Raffles Singapore, kemudian menanti masa untuk bertolak ke Pelabuhan Tanjung Pagar untuk menaiki kapal, dan orang ramai kat situ semua datang menaiki kereta, lori dan jalan kaki, dan 10,000 orang berada di situ untuk melaungkan kemerdekaan. Merdeka. Jadi itulah semangat kemerdekaan pada waktu itu Dan pada 1 Januari 1956 jam 5 petang, rombongan ini menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari Tanjung Pagar. Dan kalau kita lihat, 2:30 petang rombongan bergerak dari Hotel Raffles ke Tanjung Pagar. 3:30 petang perarakan rombongan sampai di Tanjung Pagar. Turut ada di sana ialah David Marshall iaitu Ketua Menteri Singapura dan menteri-menterinya. So Singapura menyokong rombongan Tunku dan mendoakan kejayaan. Masa ni Singapura masih lagi dalam tanah Melayu, Ashraf. Memang masih lagi. Masih lagi dan nak kata Singapura dalam tanah Melayu pun tak boleh juga. Sebab tanah Melayu belum merdeka. Singapura pun belum merdeka. Jadi diorang naik kapal tu daripada Singapura. So pukul 5 petang kapal Asia mulai bergerak dan mereka telah melaungkan merdeka sebanyak 3 kali dan disambut penuh semangat. Ini gambaran sebanyak 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan tu Semangat ni nak dapat kemerdekaan. Okey, jambatan Malaysia dengan Singapura tahun bila cikgu dibina? Sebenarnya jambatan tu bukan dipanggil jambatan. Itu bukan jambatan sebenarnya. Itu dipanggil Tambak Johor. Dan Tambak Johor tu sebenarnya adalah satu jalan raya yang ditambak menghubungkan Johor dengan Singapura. So dia bukan jambatan. Dia tambak tanah tu maknanya dia potong selat Tebrau tu. Sebelah Tebrau maknanya air sebelah kanan dengan air sebelah kiri dia tak bercantum. Air sebelah kanan dengan sebelah kiri tu tak bercantum sebab di tengah-tengah tu ada tanah yang ditambak daripada Johor sampai ke Singapura. So itu dipanggil Tambak Johor. Boleh faham So itu bukan jambatan, itu tambak. Dan dibuat seawal tahun 1900 berapa lah, tak ingat cikgu. Tapi memang awal lah. Baik. Sebenarnya semasa memang banyaklah tanah digunakan.
Kalau kita lihat adalah lagi yang digunakan sekarang ni yang menyambungkan Johor dengan Singapura sampai sekarang ada lagi tambak tu. Sampai sekarang. Baik. Kita lihat semasa dalam kapal tu Tunku Abdul Rahman menyusun perjalanan kapal laut agar ini kata kunci dia. Untuk apa tahu? Untuk menggunakan masa pelayaran itu untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Supaya selama 14 hari naik kapal tu, mereka sebenarnya dalam kapal tu diorang nak bincang. Okey, supaya apa? Mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak, maknanya pihak Parti Perikatan dan juga wakil Raja Melayu menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan British. Itu trik dia. Sebab itu kalau kita fikir kenapa kalau ada soalan kenapa Tunku Abdul Rahman tidak menaiki kapal terbang daripada Kuala Lumpur ataupun Singapura terus ke London? Kerana dengan menaiki kapal dapat melakukan perbincangan untuk mencapai kata sepakat bagi berunding dengan British. Selain itu dapat menyusun strategi untuk memohon kemerdekaan daripada British. So masa dalam kapal itulah mereka boleh bincang. Okey. Tapi bukan ke lagi mahal ke? Private. Private. Tapi bukan ke lagi mahal? Tidak. Secara umumnya, naik kapal lebih murah berbanding naik kapal terbang. Lebih murah. Tambangnya lebih murah. Sebab perjalanan dia lama kan. Jadi mereka dah susun strategi, kemudian mereka tiba di London pada 14 Januari 1956 dan di sana Tunku Abdul Rahman disambut oleh para penuntut dari tanah Melayu di England dan menyambut ketibaan Tunku Abdul Rahman, dan rombongan terus menemui Perdana Menteri pada waktu itu iaitu Sir Anthony Eden di Downing Street, dan rombongan menerima jemputan daripada Queen Elizabeth dan keluarga diraja British di Istana Buckingham. Dan kalau tak silap cikgu, Sir Anthony Eden sebenarnya ada satu filem, ada satu siri drama berkaitan dengan Queen Elizabeth ini, yang mana mereka pernah berjumpa dengan Tunku Abdul Rahman sebenarnya. Kenapa tak terus dia sampai London naik kapal? Nak tanyalah, London tu tepi laut ke? London tu tepi laut tak. Kena ambil one big round. Kena ambil one big round lah kan. Lagi satu sebab Itu tadi sebab mereka ambil kapal, lepas tu kapal terbang sebab mereka nak bincang pasal pertanyaan tu kan? Betul. That's the reason. Yes, itu the reason. Sebab itu ambil masa 14 hari untuk apa? Kalau kamu perasan, daripada Singapura sampai ke Karachi ni, inilah waktunya mereka berbincang tentang strategi-strategi. Nak cakap apa dekat British? Kita nak minta apa kat British? Cikgu, mereka kenapa tak bincang masa sebelum nak leave? So save time, terus just pergi ke London. Tak, sebab sebenarnya this is the time where kalau mereka bincangkan di sewaktu di Kuala Lumpur, sewaktu di Tanah Melayu, mereka perlu jumpa hari-hari. Jadi kalau jumpa hari-hari, mereka semua bukan datang daripada satu tempat. Ada yang datang daripada Kelantan, ada yang datang daripada Perak. Jadi sukar untuk berjumpa setiap masa. So bila dalam satu kapal, mereka boleh jumpa sepanjang masa 24 hours sepanjang naik kapal tu. Itu sebenarnya. Mereka takut nak pergi berapa orang nak jumpa kan. Boleh buat Zoom meeting kan? Nak buat Zoom meeting? Zoom meeting macam sekarang. Tak ada, zaman tu mana ada. Tak ada. Zaman tu internet pun tak ada. Tak ada. So sampai ke Karachi, apabila sampai di Karachi, mereka kata kita dah setuju dah. So kita nak cepatkan perjumpaan, maka mereka ambil flight, barulah terus naik flight pergi ke London. So itulah yang berlaku. Zaman sekarang pun tak nak Zoom. Iyalah, sekarang pun tak nak. Zaman dulu ada ke pilot? Ada, daripada dulu sampai sekarang ada pilot. Baru setahun nak sampai London. Baik.
So pada 18 Januari, so 4 hari selepas 14 Januari, 4 hari mereka berehat. So 18 Januari itu barulah pukul 10.30 pagi rundingan menentukan nasib Persekutuan Tanah Melayu dimulakan. 10.30 pagi dimulakan dan ucapan tunku. Saya berharap persidangan ini akan direkodkan dengan huruf emas, bukannya dengan lumpur. Sekarang inilah masanya untuk kerajaan dan rakyat British menunjukkan keikhlasan mereka kepada Malaya dengan mengambilnya sebagai kongsi yang setaraf di dalam keluarga Commonwealth yang besar. Maknanya apa? Tunku Abdul Rahman punya ayat. Saya berharap persidangan ini akan direkodkan dengan huruf emas, bukannya dengan lumpur. Maknanya persidangan ini direkodkan sebagai salah satu yang sangat berharga, bukannya sesuatu yang boleh dibuang seperti lumpur. Nampak tak? Maknanya direkodkan dengan emas, maknanya apa? Dihargai seperti emas. Persidangan itu diharap direkodkan dan juga diterima sebagai satu harapan yang sangat-sangat tinggi, bernilai tinggi seperti emas. So bukannya lumpur. Itu dia punya peribahasa. Dan dia kata apa? Sekarang inilah masanya kerajaan dan rakyat British. Okey, tunjukkanlah korang punya sincere. Kata sincere nak bagi kami dekolonisasi. Tunjukkanlah pada kami dekolonisasi kamu. Tunjukkanlah kami sincerity kamu. Keikhlasan kamu untuk mengambil Malaysia sebagai keluarga Commonwealth. Kita tahu kan Commonwealth itu apa? Commonwealth ialah negara-negara bekas tanah jajahan British. Itu Commonwealth. Maknanya, Tunku Abdul Rahman kata apa? Ambillah kami Malaya sebagai tanah jajahan British. Bukan lagi ambillah tanah Melayu sebagai bekas tanah jajahan British. Bukan ambil tanah Melayu sebagai tanah jajahan, tetapi bekas tanah jajahan. Itu Commonwealth. Macam orang iklan. Yes, ya, itulah ayat Tunku Abdul Rahman. Ayat-ayat orang politik. Ya, Malaysia jadi X lah. Jadi X suka tingkau je Dan. Jadi mereka pun bersidanglah daripada 18 hari bulan tu. So, rundingan kemerdekaan diadakan daripada 18 Januari hingga 6 Februari. Almost 3 minggu. Dalam suasana persefahaman antara wakil Raja-Raja Melayu Parti Perikatan dengan British. Dan tempatnya di Lancaster House, London. Dan ketika membalas ucapan aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa apa tahu? Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. So itu yang ditegaskan oleh Tunku Abdul Rahman. Kami datang nak merdeka dan nak merdeka serta-merta dan merdeka penuh bila pada tahun hadapan. Tegas. Itu Tunku Abdul Rahman. Dia minta dengan British. Sangat tegas. Itu yang kita mahu. Jadi nampak tak ketegasan itu? Dan sepanjang perundingan itu, perkara yang dirundingkan dan disepakati di London, maknanya mereka setuju di London, iaitu apa? British kata, ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Itu yang disepakati. Maknanya ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan kerajaan PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Nampak tak? British tak nak tanggung. British kata apa? Engkau nak merdeka boleh. Tapi pegawai-pegawai kami ni macam mana? Akan diberhentikan kerja. Engkau bayar pampasan pada diorang. Walaupun sebenarnya itu pegawai British. British suruh PTM, Persekutuan Tanah Melayu bayar ganti rugi. Dahsyat. Kemudian, British kata apa? Mengadakan perjanjian pertahanan. Bayar, memang bayar. Perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British, maknanya Tanah Melayu mahu apa tahu? British dengan Tanah Melayu
still ada kerjasama daripada sudut tentera. Why? Because Persekutuan Tanah Melayu belum ada askar, belum ada tentera. So kita kena dikawal oleh siapa? Oleh British. Kena dapatkan bantuan British untuk menjaga keamanan negara kita. Sebab kita belum ada army lagi. Jadi sebab itu buat satu perjanjian bahawa British akan sentiasa membantu Persekutuan Tanah Melayu sekiranya diserang oleh musuh luar. Sebab itu adakan perjanjian pertahanan. Dan British dan negara-negara Commonwealth akan berikan bantuan seperti pertahanan pada Tanah Melayu. So itu janji British. Manakala perwakilan Tanah Melayu dia minta apa? Okey, kami minta orang Tanah Melayu iaitu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Kata apa? Kami minta untuk hapuskan jawatan Setiausaha Kewangan. Hapuskan sebab selama ni Setiausaha Kewangan adalah pegawai British. Kami nak hapuskan jawatan itu dan gantikan dengan Menteri Kewangan, iaitu Menteri Kewangan orang tempatan. Tak nak lagi orang British. Sekarang kalau orang British, korang kaut lagi duit kami. Kami tak nak. Nampak tak? Itu yang diminta. Kemudian, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang sebelum ini pegawai British hendaklah digantikan dengan kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Bukan lagi pegawai British, tak nak. Kemudian menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan pengarah gerakan yang sekarang ini waktu itu disandang oleh pegawai British. Dan menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Dan memang siap-siap minta dah tarikh 31 Ogos 1957. Awal boleh, lewat tak nak. Paling lewat 31 Ogos 1957. Itu yang kami minta. Ada orang berunding Dan berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Keuangan, Keselamatan dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Dan tarikh kemerdekaan dipersetujui pada 31 Ogos 1957. Dan macam mana Tunku Abdul Rahman boleh dapat tarikh tu? Sebab kalau kita lihat penetapan tarikh kemerdekaan Persekutuan Melayu ni ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin lain meminta pandangan daripada Sheikh Abdullah Fahim, salah seorang ulama besar dari Kepala Batas Pulau Pinang. Dan kalau kamu ada baca hari itu, Sheikh Abdullah Fahim adalah salah seorang daripada anggota Hizbul Muslimin. Ingat tak? Hizbul Muslimin yang kita belajar dalam bab yang ke-7 hari itu dan ke-8, 7. Sheikh Abdullah Fahim, dialah salah seorang anggota Hizbul Muslimin dan beliau adalah seorang tokoh ulama dan beliau adalah datuk. Datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita yang ke-5. Ingat kan kita ada Tun Abdullah Ahmad Badawi iaitu Perdana Menteri kita yang ke-5 hari itu selepas Tun Dr. Mahathir. So Sheikh Abdullah Fahim ni adalah datuk dia. Nampak tak? Orang besar-besar ni bukan calang-calang orang. Orang besar-besar Sheikh Abdullah Fahim, dia menetapkan 31 Ogos 1957 kerana dia kata tarikh itu memberi sesuatu. Maknanya memberikan kejayaan kepada Tanah Melayu. Nampak tak? Dan kalau kita lihat segala perbincangan dihasilkan, perbincangan dalam mesyuarat itu dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman dan misi berjaya mendapat persetujuan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu melalui satu perjanjian. Maknanya selepas dia tamat perbincangan itu, mereka pun menandatangani satu perjanjian, iaitu kita katakan sebagai perjanjian apa? Itulah dia, Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dan kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman dan rombongan serta Setiausaha Tanah Jajahan British Alan Lennox Boyd menurunkan tanda tangan masing-masing dalam Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu di Lancaster House, London. Dan dalam rundingan kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk satu Suruhanjaya Perlembagaan
yang berperanan untuk merangka perlembagaan negara kita. Okey. Cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang balik cerita apa sebenarnya cerita yang kita telah belajar ni. Sebenarnya ni bab 9 ni. Baik. Sebenarnya apa yang kita belajar iaitu usaha-usaha ke arah mendapatkan kemerdekaan. Di mana kalau kita lihat bermula selepas sahaja Tunku Abdul Rahman memenangi pilihan raya iaitu pilihan raya 1955 tu, maka the next year-nya Tunku Abdul Rahman mewakili Parti Perikatan yang menang pilihan raya dan juga wakil Raja-Raja Melayu, mereka bersama-sama nak pergi ke London untuk memohon kemerdekaan. Jadi mereka menaiki kapal untuk pergi ke London, dan dalam kapal itu mereka berbincang untuk mencapai kata sepakat supaya sama-sama setuju dan sama-sama tahu apa yang nak dicakapkan dalam rundingan tu nanti. So mereka dah tahu dah apa nak cakap, strategi-strategi bagaimana untuk minta kemerdekaan. Sampai ke Karachi, mereka tukar dan naik kapal terbang terus ke London. Sampai di London, mereka disambut oleh Perdana Menteri London Sir Anthony Eden tu, kemudian juga dijemput oleh Queen Elizabeth untuk makan di istananya, dan pada 18 hari bulan mereka memulakan mesyuarat. Dan mesyuarat mereka telah minta tentang kemerdekaan dan perkara-perkara yang telah disepakatkan itu, dan pada 8 Februari 1956 akhirnya mereka setuju. British pun setuju. So, tunjukkan setuju dengan cara apa? Tanda tangan satu perjanjian bahawa British setuju untuk memerdekakan Tanah Melayu. Dan juga pada waktu itu kita tahu Tanah Melayu tidak ada perlembagaan, tak ada undang-undang. Jadi British kata apa tahu? Kalau kamu nak merdeka boleh, tapi kena tubuhkan satu suruhanjaya, maknanya macam satu jawatan kuasa lah, macam AJK untuk merangka, untuk plan perlembagaan negara yang akan merdeka, untuk plan law yang tertinggi di negara kita. Sebab itu kena bentuk suruhanjaya perlembagaan. Boleh faham? So far boleh faham? Ada apa-apa soalan nak tanya? Berkaitan perjalanan, berkaitan rundingan, kemerdekaan ni apa semua. Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Cikgu nak tanya. Venus, silakan Venus tu. Tak betul. Venus. Nak tanya, dalam apa dia? Dalam perjanjian kemerdekaan tersebut, right? Ada tak apa-apa Tanah Melayu kena buat at the same time selain mendapatkan kemerdekaan? Ya, ada. Antaranya iaitu Tanah Melayu tidak boleh mengambil alih kepentingan ekonomi British. Sebagai contoh, syarikat-syarikat perladangan British, syarikat-syarikat perlombongan British yang dah ada di Tanah Melayu, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tidak boleh usik, tak boleh take over, tak boleh. Itu akan terus menjadi kita kata sebagai menjadi pembekal sumber kepada British. So itu kerajaan, itu pun dalam perjanjian. So kerajaan terpaksa setuju juga. I see. Yes. Sushmita, soalannya apa? Cikgu, rundingan ini adalah untuk mendapat kemerdekaan yang sepenuhnya kan? Ya, betul. Tapi soalan saya, kenapa British they let go of Tanah Melayu? Just they let go, they allow Tanah Melayu to get kemerdekaan. Is it because that diorang dah sapu semua benda yang ada kat Tanah Melayu ke macam mana? What's the sebab? Antara sebab-sebab yang kalau kita boleh lihat, kenapa macam seolah-olah macam apa tahu? Macam kamu dah ada barang yang kamu suka, tiba-tiba kamu nak let go. Mesti ada sebab kenapa kamu sanggup untuk let go, betul tak? Kenapa kamu nak sanggup nak let go benda yang sangat berharga bagi kamu? Jadi, kalau kita fikir macam Sushmita cakap, kenapa British sanggup nak lepaskan Tanah Melayu? Even though Tanah Melayu adalah pembekal utama bijih timah kepada British. So kenapa dia boleh let go macam tu je? Baik. Bagus soalan tu. Sebenarnya begini. Pertama sekali, kenapa British nak lepaskan? Kerana British telah buat perjanjian dengan Amerika
iaitu Piagam Atlantik, iaitu mereka setuju untuk apa? Untuk menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu untuk menjalankan dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. So mereka dah bersetuju untuk jalankan dasar dekolonisasi. So British kena buat, kena lepaskan juga tanah Melayu. Itu satu. Yang kedua, ya. Tapi cikgu, kalau apa dia dekolonisasi maksudnya mereka bagi tanah jajahan semula kepada rakyat tempatan terpaksa ekonomi, right? Tapi Ya. kenapa tak British tak bagi balik ekonomi kepada kita? Okey. Okey, bagus soalan tu. Okey, cikgu nak sampai situ. Okey, yang first sebab dasar dekolonisasi tu. Yang kedua, tahu sebab apa? Sebab untuk menguruskan tanah Melayu, okey, bermakna British terpaksa mengeluarkan belanja yang lebih. Okey. Jadi British tak mahu lagi untuk berbelanja lebih untuk pengurusan tanah Melayu. So biarlah tanah Melayu uruskan sendiri. Cikgu, Itu yang kenapa kedua. dia, sorry Cikgu, kenapa dia nak keluarkan belanja yang lebih untuk menguruskan tanah Melayu? That time what happened to tanah Melayu? Dah, sebenarnya kalau ikutkan daripada First World War, kita Ya. tahu daripada First World War, bila tertubuhnya negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu apa semua, sampailah tahun 1957, okay, British telah meletakkan pegawai-pegawai British di kawasan tanah Melayu. Itu satu. Kemudian yang kedua iaitu segala kemudahan seperti jalan raya, landasan kereta api, kemudian juga kapal terbang, semuanya British terpaksa keluarkan belanja untuk menyediakan kemudahan-kemudahan itu. Nampak tak? Jadi di sini itu membabitkan kos yang tinggi. Dengan melepaskan tanah Melayu kepada penduduk tempatan, maka British tidak perlu lagi menanggung kos untuk menguruskan tanah Melayu. Nampak tak? Itu yang kedua. Okay. Tetapi yang ketiga, sebenarnya British kata apa tahu? Lebih baik aku bagi tanah Melayu kepada penduduk tempatan. Sebab apa? Bagi je. Tetapi as long as kita buat perjanjian, kita dah ada banyak, bagi British dah ada banyak syarikat-syarikat British di tanah Melayu tau. Seperti Harrison and Crossfield, seperti Guthrie, seperti Sandarby, okay? Seperti Bosted, okay, Bosted. Semua company-company yang ada ni di tanah Melayu adalah company British. Mereka lah yang menguruskan perlombongan biji timah, ladang-ladang getah, kemudian juga ada ladang biji ada lombong biji timah, lombong emas, kemudian juga ada ladang kelapa sawit. So semua itu, okay, as long as company-company itu still boleh provide, still boleh hantar segala bahan mentah kepada British, the rest tanah Melayu ambil lah. So the company itu sahaja yang penting. That's why dalam perjanjian itu dikata apa? Bahawa kamu boleh ambil tanah Melayu tetapi syarikat-syarikat British ini tidak boleh di-take over. Kerana syarikat-syarikat ini akan terus menjadi milik British yang akan supply all the sources kepada Britain. Nampak tak? So cikgu, sampai sekarang, is it the same thing? Is it the same way No. for the companies? No. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita lihat Boston dah tak ada, Harrison and Crossfield pun tak ada, Sandarby dengan Guthrie telah di take over oleh PNB, sekarang jadi Malaysian punya, bukan lagi British. Macam mana Malaysian dia orang take over daripada British? Bukan senang lah take over from them. Oh, mereka bayar bid, right? Untuk dapatkan company tu. Tak. Maybe. Sebenarnya ada satu peristiwa, iaitu serangan dawn raid, serangan waktu subuh, di mana serangan itu yang dilakukan oleh Malaysia telah berjaya take over Sandarby dan Guthrie itu menjadi Malaysians dalam tempoh satu malam. Dan Britain sendiri terkejut. But nak buat macam mana? Serangan itu telah menyebabkan syarikat Sandarby dan juga syarikat British itu telah di take over oleh Malaysia. Dan itu tahu siapa hero dia? Hero dia adalah Tun Dr. Mahathir dan juga Khalid Ibrahim, Tan Sri Khalid Ibrahim, iaitu bekas Menteri Besar Selangor. And that is the best things lah. Memang terbaik. Okay.
So memang mereka terbaik. dapat dua company tu from the, I mean, Don Yes. Reid lah. Don Reid tu. Memang cikgu rasa memang wow, memang kalau kamu tahu cerita dia memang terbaik. Yang tu Eh, kita akan belajar ke cikgu Ya, sejarah. ya. Mungkin kita tak belajar sekarang kot, tapi itulah yang berlaku sebenarnya. Dan ada satu lagi yang cikgu nak cerita. Sebenarnya there is an urban legend berkaitan dengan persidangan di London tu. Kamu tahu tak? Iaitu ini kena off record. Bahaya.